الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل في باب المناكحات. فصل في باب مناكحات. فصل في أحكام الطلاق. Pada hukum-hukum talak, pada hukum-hukum yang berkaitan dengan talak. Wa huwa, dan adapun ia mani raji' huwa raji' ila madha ila talak. Wa huwa ay at-talaq, wa ay at-talaq lughatan. Yallah i'rab lughatan, yallah a'rifhum. mansubun nutqan majrurun mahallan. mansubun ala madha ala naz'il khafid. Sini ya. Wa huwa asluba wa huwa fil lughati walakin naz'na, kita cabut fi. Jadi sebab itu mansubun ala naz'il khafid. Dia mansub karena kita tarik huruf khafat sebelum dia. Apa dia? Fi. Al-lughat at-talaqu fil lughati. Okey. Jadi seperti kita mansubun nutqan majrurun mahallan. Kenapa? Fi mahalli jarri. Wa huwa lughatan halul qaidi. Khabar dia. Halul qaidi, merangkaikan ikatan. Wa syar'an nafsul i'rab aidan. At-talaqu syar'an ay at-talaqu fi syar'i. مثل الإعراب فيما سبق. شرعا أي في الشرع. واضح. منصوب على نزع الخافض. والشرع في شرع اسم satu nama. Ismun satu nama. Satu kata nama. Lihilli untuk merangkai qaidin nikah, ikatan perkahwinan. Jadi talak ni lawannya ni nikah. Nikah apa makna nikah? Huwa aqdun yahillu bihi al-istimta'u baina az-zawjaini. Satu akad, ikatan. Satu ikatan, aqdun huwa ismun, an-nikahu wa ismun satu nama, li aqdin bagi satu akad,
apa? Yahillu bihi, halal dengannya, al-istimta'u, apa? Istimta', bercumbu-cumbuan, ataupun pergaulan, bainaz zawjaini, antara suami isteri. Faham tu? Jadi aqlun, akad, ikatan. Jadi talak hillul aqli, rongkai ikatan tadi. Okey, balik dia. Wa yushtaratu linufudhihi, dan disyaratkan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, linufudhihi, untuk nufuznya, untuk terlaksananya, terjadinya, tembusnya nufuz. Nah, sebab tersebut, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu, tembus. Nah, itu. Nampak? Asal makna linufudhi, untuk tembus, untuk terjadinya. Wa yushtaratu linufudhihi, dan disyaratkan linufudhihi, untuk terjadinya. Ai linufudhi talaq. Mada? At-taklif. Taklif, mukallaf. Jadi apa? Tidak sah talak orang gila, tidak sah talak kanak-kanak. Sebab kita kata sah perkahwinan kanak-kanak. Sah. Okey. Faham tak? Tapi sahkah talak kanak-kanak? Tidak sah. Sebab apa? Kita sebut tadi. Mengapa perkahwinan kanak-kanak sah, tapi talak kanak-kanak tidak sah? Yalah. Haikal. Yalah, sebab apa? Haikal, yalah. Sebab apa? Ahli apa? Ahliyatul ada naqisah. Kanak-kanak ini ahliyatu adaihi naqisah. Kelayakan dia untuk menunaikan satu tanggungjawab itu tidak sempurna. Bukan tak langsung, tapi tidak sempurna. Kanak-kanak sah jadi imam solat mumayyiz. Sah jadi imam solat. Okey. Makna setengah benda boleh dibuat. Kanak-kanak sah puasa. Faham tak? Haji dia buat sah, tapi balik nak buat balik. Sebab pelaksanaan untuk kanak-kanak ini belum sempurna. Sebab kanak-kanak ini ahliyatu adaihi naqisah. Okey. Wal ikhtiyaru, dan ikhtiar, pilihan. Makna dia tanpa paksaan. Mana syarat dia nak jatuh talak ni? Taklif. Yang menjatuhkan talak itu mukallaf. Kemudian apa? Ikhtiar, pilihan dia sendiri. Siapa jatuh talak ni? Okey, sebab dia kata at-talaqu liman akhadha bis-saq. At-talaqu, milik siapa talak ni? Kita sebut ni, fasakh, boleh suami lakukan fasakh, boleh isteri lakukan fasakh. Khuluq, boleh isteri kemukakan khuluq. Ya? Sebab tu bukan hanya pihak suami saja, ingat dalam Islam ni, bukan hanya pihak suami saja berhak untuk membubarkan, membatalkan perkahwinan, tetapi pihak isteri juga berhak untuk membubarkan perkahwinan atas nama apa? Khuluq, atas nama fasakh. Tapi hak hak khusus untuk suami adalah talak. Sebab sebut at-talaqu, talak itu liman akhadha bis-saq. Okey. Talak milik siapa? Liman akhadha bis-saq, untuk orang berhak memegang betis. Mana dia berhak singkap sarung isterinya, dia berhak menjadi talak. Sebab tu jadi masalah tadi. Kita banyak babul wakalah. Apa kaedah berwakalah? Yalah, apa kaedah wakalah? Kullu ma jada at-tasarrufu bi nafsihi jada an yuwakkila li ghairihi. Setiap sesuatu, kaedah wakalah, perwakilan. Kullu ma, setiap, jada, harus, at-tasarrufa, setiap suatu benda dia boleh uruskan sendiri, boleh laksanakan sendiri. Kullu ma jada tasarruf bi nafsihi
jada an yuwakkila fihi, harus dia wakilkan, au an yatawakkala fi, ataupun dia menerima perwakilan. Faham tu? Okey. Kita kata antara masalah yang keluar itu kaedah wakalah. Kita sebut antara perkara furu' fikih keluar pada kaedah ni apa? Ingat itu kita. Kaedah fikih ni kita. Ustaz nak antakun hadil qawaid rasikhatan fi adhanikum. Kaedah ni biar lekat betul di kepala kamu. Kita kata antara yang keluar pada kaedah ni apa? Idza wakkala az-zawju at-talaq li zawjatihi. Okey. Jadi suami kata beginilah. Kau balik-balik minta cerai. Sekarang aku serahkan kepada kau. Kau nak cerai, cerailah. Tak mau cerai sudah. Jadi isteri kata, ya, aku bercerai, kita bercerailah. Jatuh tak jatuh? Jatuh tak jatuh? Jatuh tak jatuh? Kaifa? Jatuh kan? Jatuh tak jatuh? Kita kata, okey, wakalah ni seseorang apabila dia boleh buat benda tu sendiri, dia boleh buat benda tu sendiri, dia berhak untuk mewakilkan ataupun menerima perwakilan. Dia boleh terima wakil. Jadi sekarang macam mana? Talak hak siapa? Suami. Isteri dah hakkan talak? Tak ada. Jadi sekarang isteri bolehkah menerima perwakilan suami untuk ceraikan dia sendiri? Bergaduh-gaduh suami bertension sudah. Balik-balik minta cerai. Sekarang aku serah pada kau. Kalau kau kata cerai, cerailah kita. Isteri kata, ya, kita bercerai. Jatuh tak jatuh? Jatuh. Sebab tu kata, masalah ni keluar daripada kaedah wakalah. Wakil. Ya Allah, kaifa antum? Kaifa muraja'atukum bil lail? Madalan? Sebab dia kata, bahkan perempuan bolehkah jatuh talak? Bolehkah jatuhkan talak? Tak boleh. Tapi dia bolehkah terima perwakilan untuk jatuh talak orang lain? Dia malu nak pergi jumpa mertua dia. Kakak, kau pergi rumah mentua aku sekejap, bagi tahu, ya. Aku bagi tahu dia orang, aku wakil kau untuk jatuhkan talak kepada aku. Okey, aku wakillah adik aku jatuhkan talak sudah pada tu. Sah tak sah? Sah. Sebab dari sini perempuan dia tidak boleh jatuhkan talak. Dia tak berhak untuk tasarruf pada talak, tapi dia berhak menerima perwakilan dalam menjatuhkan talak. Nasita salih. Madlan, ingat dah? Tadhakkarta? Aywa. Haikal? Tadhakkarta? Apa lagi kita tahu? Ya Allah, kaifa? Kanak-kanak. Sah tak sah kanak-kanak bagi hadiah? Tak sah sebab apa? Ahli itu ada naqisah. Kanak-kanak tak sah hadiah. Dia bagi hadiah, dia beli apa? Duit dia pergi beli apa? Beli kereta, hadiah dekat cikgu dia. Sah tak sah? Tak sah. Tapi kalau dia jadi wakil bapak dia, sah tak sah? Keluar lagi pada kaedah. Dia tak berhak untuk beri hadiah, tapi dia berhak untuk menjadi wakil dalam memberi hadiah. Boleh? Okey. Wal ikhtiyar makna tanpa paksaan. Kita ingat kamu ya. Hukum fiqh kamu boleh jaga. Sebab tu kata, ini kita belajar iqna' ni. Itu kita belajar hukum, faham tak? Hukum ni kalau kamu biar begitu, orang tanya balik pening kita. Macam mana ya? Sebab tu kata, hukum ini kita ikat dengan kaedah dia. Sebab kaedah ni. Kaedah, mana kaedah? Mana kaedah? Akad, mana akad? Ikatan. Kita ikat semua hukum ni di bawah berapa kaedah. Sebab dia tak lari. Oh, ini masuk kaedah ni, ini masuk kaedah ni. Okey. Okey. Faham tu? Kaedah tu kena jaga tu. Dan sebab tu kita tengok. Awalnya bagi kaedah. Ini kaedah wakalah. Ini kaedah apa? Kaedah baik. Faham tu? Okey. Ini kaedah rahan. Apa dia kaedah rahan? Kullu ma jada bai'uhu jada rahnuhu. Setiap sesuatu harus kita jual beli, harus kita gadaikan. Okey. Okey. Wal ikhtiyar, pilihan. Jadi kalau dipaksa tak sah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? La talaqa fi ighlaqin.
tidak ada talak fi ighlaq pada terkunci. Jadi ighlaq Rasulullah sebut terkunci. Sebab sinilah kita kata pentingnya bermazhab, wajibnya bermazhab. Wajib kita bermazhab. Faham tak? Sebab kita wajib bermazhab. Sebab Islam datang ni, Pak. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wajib bermazhab. Sekarang sebab mazhab ini, bagaimana para ulama mentafsirkan sesuatu hadis. Contoh, la talaq fi ighlaq. Okey, tidak ada talak dalam keadaan terkunci. Hadis ni mubham, tak jelas. Imam Syafi'i kata maksud terkunci ini adalah apa? Terpaksa. Sebab tu Imam Syafi'i letakkan syarat terjadinya talak al-ikhtiyar, mesti dengan pilihan sendiri. Al-ikhtiyar mesti dengan pilihan. Imam Ahmad cakap ighlaq terkunci. Maksud Imam Syafi'i tidak ada talak dalam keadaan terpaksa. Faham tu? Sebab orang terpaksa ini terkunci kehendaknya, pilihannya. Imam Ahmad mengatakan ighlaq di sini bermakna marah, al-ghadabu, marah. Sebab orang yang marah terkunci. Orang yang marah terkunci apa? Kewarasannya. Kalau marah isterinya, aku ceraikan kau. Hilang marahnya, insal balik. Faham kan? Imam Ahmad kata tidak jatuh talak dalam keadaan marah. Okey, contoh kita begini. Kalau orang kata tak, kita balik pada hadis tak payah mazhab, itu orang jahil sebabnya. Yang kata begitu apa? Juhala, sufaha. Jahil tu cakap begitu. Yang tak apa? Tak belajar ilmu pun sebenarnya begitu. Sebab apa kita kata? Kalaulah gini, okey, masing-masing nak pegang hadis. Suami kata, suami balik-balik rumah dia marah. Isterinya tak masak ikan otek 3 rasa. Marah sebetul-betul. Aku cakap otek tu masak 3 rasa, kau buat syagul juga. Okey, kau bagi buat syagul, balik syagul saja. Aku nak otek 3 rasa. Marah dia. Aku ceraikan kau. Marah sangat kan? Okey. Sini tiba-tiba suami pun reda. Mana sayang? Apa sayang lagi? Aku bukan lelaki, binimu sudah. Mengapa? Tadi kau cerai aku. Oh, sebenarnya ikut sunnah tak jatuh. Ikut sunnah. Sebab Rasulullah sebut la talaq fi ighlaq. Tidak ada talak pada marah. Sunnah. Ya, betul sunnah Rasulullah, tapi pada pahaman Imam Ahmad. Isteri kita mana boleh tak jatuh? La talaq fi ighlaq, sunnah Imam Syafi'i jatuh. Masa ighlaq dia apa? Paksa, kau bukan terpaksa, kau marah, jatuh. Jadi sekarang kalau isteri berpegang, contoh talak 3 lagi. Suami berkeras tak jatuh, isteri berkeras jatuh. Masing-masing tak mau bermazhab. Selesaikan masalah itu. Suami berkeras, ini isteriku. Isteri berkeras, bukan lagi suamiku. Talak bain setelah kami, talak 3 dijatuhkan. Faham tu? Jadi apabila tak ada mazhab, macam mana nak selesaikan masalah? Faham tak? Sebab dia tahu wajibnya bermazhab, wajib. Ini sebab orang tak mazhab ni paling-paling balik apa? Perbahasan fiqh dia bab apa? Bid'ah niat, bid'ah kunut tu tiada, bid'ah berzikir, pusing itu saja. Dia bukan masuk persoalan munakahat nanti, jinayat, bab jinayat nanti, bab penyaksian lagi, khilaf dalam penyaksian, bab apa? Bab muamalat, rahan. Imam Abu Nifah kata marhun tadi madmunah. Benda yang digadai tadi wajib dijamin oleh pemegang yang bagi hutang. Imam Syafi'i kata tak, al-marhunah yadul amanah, sebagai pemegang amanah saja. Jadi kalau tak ada mazhab, kita nak pegang pendapat siapa? Faham tak? Orang yang kata kita ada mazhab ni, kami ikut sunnah saja, jahil sebenarnya tu. Rasulullah sebab apa? Ulang kan ni, yaqula min khairil bariyah. Lidah mereka keluar daripada sebaik-baik perkataan. Yaqra'una al-Quran, baca Quran.
wala la yablugh rajul. Tak sampai pun sini, tak faham pun sebenarnya tu. Sebut kita balik pada Quran, balik sunnah. Quran pun bukan dia faham tu. Kita balik pada sunnah pun dia tak faham juga. La yablugh rasul, tidak sampai pun sini. Mana sunnah dia perasaan dia sunnah ni hanya sekadar apa? Solat tangan begini. Kang kalau solat luas kaki sikit. Itu. Okey, sunnah dia perasaan apa? Angkat apa? Seluar dia separuh betis. Itu mana khayalan dia sunnah. Khayalan gambaran itulah sunnah. Dia tak syariat Rasulullah ni. Daripada bab taharah sampai bab asyar sampai pemerintahan negara. Sekarang macam mana kita nak atur atas dasar apa negara ini? Penghakiman atas dasar mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah, orang kafir, orang Islam bunuh orang kafir, bunuh balas. Mazhab Syafi'i tidak. Nak pakai pendapat siapa? Boleh. Jelas tak? Okey. Okey, boleh faham tu? Wa amma sukranu, dan adapun orang mabuk, fayanfudhu, maka nufus terjadi talaknya, uqubatan lahu. Ya Allah fid uqubatan i'rab madha uqubatan lahu nasbun ala madha fis maf'um li ajli ay min ajli al-uqubati lahu, min ajli uqubatin lahu, uqubatan lahu sebagai satu hukuman kepada. Jadi maksudnya apa? Ini mabuk yang disengajakan. Dia sengaja mabuk. Dia sengaja minum arak. Tapi dia ingat kolam, minum arak, mabuk, jatuh talak isteri. Tak jatuh. Sebab itu tak sengaja. Makna sukran sini as-sukran al-muta'addi, yang melampau, bukan yang tidak sengaja. Ada soalan enggak? Ada wujud soal pula? Maafi? Ya kemarin ada lagi soalan kan kemarin? Belum jawab. Okey, wa talaqu darbani, dan adapun talak ini okey. Aisyah kam sah? 40. Hakala. Okey, lebih banyak sikit. Wa talaqu darban, talak itu darban, dua jenis. Ingat hukum talak apa? Ada ketiganya talak tu wajib. Apabila suami tidak mampu lagi menyempurnakan tanggungjawab. Asal hukum talak harus. Faham tu? Akal hukum talak harus. Tapi ada ketiganya talak wajib. Macam apa? Apabila tak mampu lagi suami tunaikan tanggungjawab dia. Kalau dia terus simpan isteri berdosa saja dia. Tak mampu lagi dia tunaikan tanggungjawab. Ada ketiganya talak sunat. Ini nanti dalam ikhnak kita bahas. Bila talak tu wajib, bila talak tu sunat, bila talak tu harus, bila talak tu makruh. Apa yang maksud Rasulullah? Abghadut talaqi ila Allah, abghadul halal ila Allah at-talaq. Benda halal paling Allah benci adalah talak. Bila talak tu haram. Sebab tu ada juga talak sunat. Ada talak yang sunat. Bila talak sunat, datang seorang perempuan, seorang lelaki pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati, sungguhnya isteriku ni ya Rasulullah, la taraddu yada lamisin, dia tidak pernah menolak tangan nak menyentuh dia. Tak pernah tolak tangan nak sentuh dia. La taruddu yada lamisin. Masalah isteriku ya Rasulullah, dia tak pandai tolak. Jadi Rasul sebut gharibah. Apa masalahnya? Kau rasa apa? Kau cemburu sangat tengok apa? Tengok dia layan lelaki lain, nampak dia layan lelaki lain. Gharibah. Mana isteri yang apa? Yang gatal. Isteri yang menggatal. Gharibah. Ceraikan dia. Tapi dia kata, mana Rasulullah tu ceraikan? Inni akhafa an tatwa nafsi. Tapi aku takut diriku tak boleh lupakan dia. Jadi Rasulullah pun, fa'amsika. Kalau kau takut dia lupa dia, kau terus jadilah isterimu. Jadi sini kita apa? Pertama Rasulullah suruh, tapi dia kata dia takut dia lupa. Peganglah. Sini kita kata mana? Isteri begini sunat diceraikan. Itu tapi nanti ini kita masuk muwassaq nanti dalam babun fil iqna. Okey, wallahu taala a'lam. Ini ayo soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
bolehkah terangkan duduk di atas kubur? Apakah duduk di atas binaan kubur itu bermaksud di atas kubur yang ditegah oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Banyak hadis tentang larangan duduk di atas kubur. Antaranya apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassal qabr wa an yubna alaihi wa an yujlas alaihi. Menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia apa? Dikapurkan kubur, dicat dia. Kapur ni cat dengan kapur. Kapur kan? Wa an yubna alaihi, dibuat binaan atas kubur. Haram tu. Yang kita tengok di mana-mana sekarang kubur ni dibuat binaan. Paling haram lagi setelah buat binaan, dibuat pagar tajam lagi. Itu haram betul-betul. Memang bukan haram. Binaan haram sudah. Buat pagar tajam lagi haram. Orang tak apa? Pikul jenazah kalau terjatuh tercucuk dia punya punggung dia besi tu. Okey, faham tu? Hukumnya haram, buat binaan haram, buat pagar haram ya. Sebab kubur itu bukan diwakaf untuk kita saja, untuk seluruh umat Islam. Hukumnya haram. Nah, Rasulullah SAW an yujassas al-qabr, dibuat cat kubur, wa an yubna alaihi, dibuat binaan di atas kubur, wa an yajlis alaihi, dan Rasulullah larang duduk di atas kubur. Binaan haram, duduk atas kubur mana? Duduk atas kubur larangan. Larangan duduk atas kubur ini, mazhab kita mengatakan larangan makruh. Sebab apa? Sebab Imam Malik mengatakan harus. Sebab Imam Malik kata larangan duduk itu duduk untuk berak. Sebab orang Arab dulu dia berak, kan kubur ni jauh pada orang tak nampak, dia pergi berak atas kubur. Dia kata maksud duduk tu duduk berak. Faham tak? Jadi Imam Syafi'i mengatakan, tapi dia kata apa? Sebab apa? Sebab apa? Ali kana yat'il qabr. Ali tidur di atas kubur. Jadi dia kata larangan ni larangan makruh. Muktamad mazhab kita larangan duduk tersebut larangan makruh. Faham tu? Setengah ulama kata larangan haram. Muktamad mazhab kita larangan duduk atas kubur ni larangan makruh. Okey. Jadi jadi tegahan duduk atas kubur tadi, adakah duduk atas binaan tadi dikala tidak? Sebab binaan tu dibuat apa? Kubur dia panjang ni saja. Kubur dia besar mana sini saja ni. Dia buat binaan begini. 50 biji kubur penuh satu perkuburan. Kena cari tanah lain buat kubur. Mana tempat? Satu kubur tu, satu binaan tu. Ustaz tengok di Batu 15. Ustaz kira-kira tu 5 kubur boleh masuk satu binaan tu. Dia buat apa? Dia buat binaan begini, dia buat pagar lagi, buat rantai lagi, macam dalam muzium tu. Ni tunjuk apa? Menunjukkan kejahilan. Penguasa wajib musnahkan kubur tadi. Sebab tu Ali kata apa? Kepada Abil Hiyad Al-Asadi, Ali berkata pada Ali, ala ab'atsuka ala maqsad Rasulullah SAW, tidakkah aku utuskan untuk engkau untuk satu kerja zaman Rasulullah? Itu kerja aku. Mada alla tada'an timsalan illa qamastahu, kau tak tinggalkan patung-patung, patung ketam kah, patung apa, patung burung elang kah, patung apa, patung ikan kerapu kah, illa qamastahu, kau hancurkan. Sebab Islam tidak ada patung-patung wala qabran musyrifan, tiada kubur yang tinggi, illa sawaitahu, melainkan kau ratakan balik, kasih bongkar semua. Boleh? Ini kerja siapa? Ali kita zaman Rasulullah, itu kerja aku. Ba'sa Rasulullah utus aku. Sekarang Ali kata pada Abu Hiyad Al-Asadi, okey, sekarang aku nak utus kau. Boleh? Jadi hukum dia haram. Okey ya. Jadi duduk ni kita kata apa? Hukumnya makruh. Jadi duduk atas binaan tadi tak, sebab itu jauh lagi pada kubur tu. Dia buat besar lagi. Sebab tu pernah tengok di Batu 15, Ustaz kira balik boleh masuk 5 kubur dalam tu, dalam binaan tu. Mana tak penuh kubur kita? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya seorang pemandu lori kontainer. Apakah hukumnya jika kita tahu isi dalam kontainer itu berisi arak dan kita bekerja sebagai penghantar? Apa hukumnya? Haram tak haram? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Rasul sebut lu'inat alal khamri
lu'ina al-khamru ala asyrati awjuh. Dilaknat arak itu 10 wajah, 10 golongan. Bi'ainiha, arak itu sendiri, kasbek itu dilaknat. Okey, wa asiriha, orang perah anggur buat arak, orang pegang apple buat anggur. Orang apa? Orang apa peram apa? Kelapa, air kelapa tu untuk buat arak, laknat. Wa apa? Wa muqtasiruha, orang apa? Minta diperahkan, pergi order. Tukang order kau buat tuak dekat apa? Buat arak dekat gua, laknat. Berapa tadi? Ainnya okey, 3. Okey. Wasyaribuha, orang minum. 4, peminum dia. Wasaqiha, tukang tuang. Wabai'uha, orang jual. Apa kita bahas? Cashier tu. Yang jual tu, orang-orang Islam tu, semua dia laknat tu. Orang Islam yang bekerja di kaunter belakang yang ada arak. Sebab tu kita kata, satu penghinaan umat Islam apabila umat Islam diminta menjual arak oleh tokoh-tokoh mereka. Penghinaan pada umat Islam, kerana perbuatan itu dilaknat dalam Islam. Faham tak? Sebab tu kita harap kerajaan bertegas. Umat Islam bukan saja haram minum arak, haram jual arak. Sekarang mana? Cashier dia belakang dia arak. Orang minta arak, dia tolong ambil jual. Dilaknat. Wabai'uha, orang jual dia. Wa mubta'uha, orang yang beli. Bos dia minta dia beli arak, dilaknat yang beli, tukang beli pun laknat. Okey. Okey, kemudian apa? Wa hamiluha, tukang angkut. Lori, pekerja lori semua dilaknat. Wa hamiluha wa mahmulatu ilaih, orang dihantar arak padanya. Dia ada stor, simpan kontainer arak untuk dia. Mahmulatu ilaihi. Okey, kemudian wa akilu samaniya, yang makan hasil arak semuanya dilaknat. Faham tu? Idzan haula'i laknatullahi alaihi, Rasulullah sebut lu'inat al-khamru, dilaknat. Semua ini Allah laknat. Jadi jauhlah kita berlaknat Allah. Ingat rezeki Allah luas. Allah tidak akan berkati rezeki yang haram tu. Oleh penghinaan pada umat Islam apabila umat Islam dibenarkan menjual arak. Faham tu? Okey. Boleh? Okey, macam mana kalau tak tahu? Kalau tak tahu buat macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan melainkan sekadar dia mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal insurans takaful atau insurans nyawa bila mati kalau kita dapat papasan. Apa hukumnya Ustaz? Ingat ya, insurans ni dia ada jenis. Waktu Ustaz belajar dulu kan, satu dia panggil at-ta'minut tijari, insurans yang diperdagangkan. Makna kita bayar insurans nyawa tersebut, kita akan dapat apa? Hasil juga. Dapat, kita panggil apa? Istilah apa? Kita akan dapat apa? Mana kita apa? Setiap bulan kita bayar berapa insurans tu? Contoh berapa? 100. Karena dapat komisen kan? Dapat apa? Komisen tu apa? Kita dapat faedah kan? Waktu hidup dapat kan? Sebab dia meniagakan. Ini ijma' ulama haram. Dia panggil sebab insurans kita tadi buat perjanjian, kita akan dapat faedah dia kan? Dia panggil at-ta'minut tijari. Hukumnya haram, ijma' ulama. Sebab dia ada gharar, ada riba situ. Ada tak jelas. Faham tak? Sebab nanti dapat lagi mati. Waktu hidup pun dapat juga. Sebab dia kira kita melabur. Betul? Ini hukum dia haram. Perkatakan Allah. Yang kedua dia panggil at-ta'minut takafuli. Insurans at-ta'awuni. Seperti mana? Seperti di kampung-kampung dia panggil khairat kematian. Okey, setiap bulan kita pungut ahli qaryah kita RM50 untuk khairat kematian kita. Jadi kita simpan di bawah akaun masjid. Mana-mana orang mati kita bagi. Ini harus hukum dia. Sebab apa? Sebab dalam satu ini dia ada di atas kaedah apa? At-tabarruk bis-sawab. Kita tabarruk sedekah tapi dengan apa? Dengan harapan kita juga dapat balasan. Dalam mazhab Maliki harus. Jadi setengah apa? Okey, benarkan. Sebab dia kata itu atas dasar apa? At-ta'a wa ta'a apa? Wa ta'awunu fil birri wat taqwa. Sebab untuk apa? Untuk sama-sama tolong-menolong dalam kesusahan. Jadi dia mati keluarlah untuk keluar sekafan, jadi keluarganya tak fikir nak cari duit mana sudah. Boleh. Ini hukum dia harus. Macam di kampung-kampung dia panggil khairat
kematian. Okey, kumpul semua, simpan di tabung masjid. Dia bukan takmin tijari. Ini hukum dia. Jelas? Wallahu taala a'lam. Ada soalan lagi? Apa hukum isteri bila berwudu sentuh suami? Hukumnya cara umumnya mazhab Syafi'i batal wudu. Hukumnya batal wudu. Nak mendalam lagi perbahasannya, belajarlah hadis hukum dengan apa? Ayat hukum. Lagi? Okey. Dah? Okey. Wadah? Okey. Dah keluar waktu? Idzan naktafi bimadar aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazida. يا رب لك سلطانك اللهم صل وسلم اللهم فقهنا في الدين وللتأويل العليم اللهم كتاب سنة نبيك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والمهن والفتن ما شابه غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم